yang berkaitan dengan istilah dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Ternyata bahawa dekat itu tidaklah bermaksud keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu ada tempatnya. Itu bercanggah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tasawuf itu memang terbina di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau begitu, dekat yang dimaksudkan di situ ialah dekat dari sudut pandangan makrifat seseorang, kesedaran jiwanya, kesedaran hatinya terhadap kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedaran yang dialami oleh orang-orang yang terbuka pintu hati dia ni berbeza-beza. Ada yang kesedarannya itu dinamakan muraqabah, iaitu hati yang sentiasa sedar dan merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ada orang yang lebih tinggi tingkatan makrifatnya, maka kesedaran hatinya lebih tinggi, maka itu dinamakan maqam ma'iyatullah, merasa Allah Ta'ala ni bersama-sama dengan dirinya. Dia tidak terlepas daripada Allah, Allah sentiasa bersama dengan dirinya. Kemudian di antara mereka ini ada yang lebih teguh lagi, ada yang lebih mendalam lagi makrifat dan pandangan hatinya itu, sehingga merasakan Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan dirinya. Bersama, sangat dekat, itu berbeza. Sangat dekat itu adalah suatu perasaan yang kita rasa kalau bersama ni kira dekat dah. Tapi kalau dekat itu, lebih dekat itu, dari segi perasaannya lebih dekat lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi dari segi perasaan. Kemudian ada di antara mereka itu yang dibukakan pintu hati oleh Allah, lalu mencapai kesedaran hati, makrifat hati terhadap Allah, bahawa Allah Ta'ala terlebih dekat kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Semua itu adalah tingkatan-tingkatan makrifat, bukan tingkatan-tingkatan Tuhan, kerana Tuhan ini tidak ada tingkatannya. Dikekal dengan sifatnya mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu. Sirrul asrar, dia adalah rahsia segala rahsia yang hakikatnya tidak mampu dijangkau oleh makhluk ini di dunia ini. Cuma Allah Ta'ala menzahirkan, memperlihatkan tanda-tanda ketuhanan dia itu. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda ketuhanan itu dalam istilah tasawuf, orang panggil tajalli. Menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda ketuhanan dia itu. Maka manusia ni yang menerima itu berbeza-beza. Ada yang mendalam, ada yang sederhana dari segi kedalaman kefahamannya, ada yang mendalam kefahamannya. Demikian juga dari segi tadi tu, ada yang merasai muraqabahnya, ada yang merasai ma'iyatullahnya, ada yang merasai qurbiyatullahnya, ada yang merasai aqrabiyatullahnya, dan macam-macam. Semua itu adalah tingkatan makrifat, tingkatan kesedaran hati, kefahaman batin manusia dalam hubungan dia dengan Allah. Ini perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Jadi semua ini ada dalam Al-Quran. Kalau bersama itu, konsep ma'iyah itu bersama, ada disebut dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah itu bersama kamu di mana kamu berada. Dekat pula ada juga disebut dalam Al-Quran, seperti yang disebut dalam huraian kalam hikmat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah, jawablah, sesungguhnya aku ni dekat. Disebut qarib, dekat. Lebih dekat pula disebut juga dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada orang yang nak mati itu daripada kamu yang duduk dekat dia tu, sedangkan kamu tidak melihat. Jadi semua ini tentang bersama, atau dalam bahasa Arab disebut ma'iyah, dekat, dalam bahasa Arab disebut qarib.
lebih dekat lagi, dan masalah disebut aqrab. Semua ini adalah tingkatan makrifat, tingkatan kesedaran hati dalam memahami ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sudut Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita sebut, kalau kita faham dan ni dari sudut Tuhan itu sendiri, Tuhan ni banyak ragam lah. Ada hak bersama, ada hak jauh sikit, kemudian ada hak bersama, ada hak dekat sikit, ada hak dekat lagi. Hak mana saya nak pakai tak tahu. Ayat-ayat seperti ini menurut faham ahli tasawuf adalah merupakan ayat-ayat makrifat, berkait dengan kefahaman makrifat seseorang itu, tentang kesedaran hatinya, tentang kearifan jiwanya dalam merasai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu kekal dengan sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ini kena faham baik-baik. Jadi sebab itulah kalau kita balik tengok kepada Usuluddin pula, bagi golongan yang mensabitkan Tuhan di arasy itu, mereka merujuk ke satu ayat Al-Quran. Bagaimana pula dengan ayat-ayat ini yang menyebut Tuhan itu bersama dengan makhluknya, dekat dengan makhluknya, lebih dekat dengan makhluknya? Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Jadi sebab itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dalam memahami makna Allah taala itu tidak sama dengan makhluknya, iaitu mukhalafah, atau di dalam ayat Al-Quran merujuk pada firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya. Ataupun ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengan dia. Semua ini adalah merupakan satu keyakinan akidah, iaitu antara kefahamannya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya, antaranya tidak bertempat. Tidak bertempat. Jadi mana-mana ayat dan dalil dalam Al-Quran yang menyebut tentang dekat, tentang yang berkait dengan tempat ni, seperti di langit, arash, dekat, bersama, lebih dekat lagi, semua ini adalah ada makna-makna yang tersendiri, bukanlah menunjukkan kepada adanya tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriktikad bahawa Tuhan itu bertempat di sini, di arash atau di langit. Pertama sekali nak beritahu bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang nak percaya gitu, lah ambil lah, peganglah gitu. Tapi nak beritahu bahawa pegangan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak tak nama lain, taklah nama benda pun. Taklah apa-apa nama. Tapi kedudukannya kita kena faham itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.